Okey, sambungan kepada bahagian kedua, untuk employee QR code scanning menggunakan Microsoft Excel Visual Basic. Okey, so bila kita dah, kalau di part 1 tadi kita lebih kepada key in data pekerja, kita masukkan ke dalam kita punya database. Okey, now dan kita boleh check. So sekarang kita akan pergi kepada scanning menggunakan QR code. Okey, so untuk pengetahuan semua, ini adalah scanner yang saya gunakan. Saya beli dekat Shopee. Ini pun brand China brand ya. Boleh pakai, tak ada masalah. Kos lebih kurang dalam RM60 macam tu. Okey, RM60. Receipt dah tak ada. Kalau ada saya boleh tunjuk. Dia pun tak mahal sangat lah. Ada banyak jenis yang ada di pasaran. So ini cukup tentang kita punya QR code scanner. Okay, so fungsi sebenar QR code scanner hanyalah scan. Dia hanya akan scan QR code. Bermaksud apa itu QR code? QR code adalah benda ni lah. Ini adalah kita punya gambaran QR code yang ditranslate daripada 36.9 kepada QR code. Apa ini 36.9? 36.9 ini adalah temperature. Sebab apa? Untuk sekarang punya saya boleh kata SOP lah, SOP daripada kita punya kerajaan, semua pekerja wajib ada temperature screening punya rekod. So kalau especially untuk site, apa yang diimplement currently adalah pekerja masuk beratur, and then lepas beratur akan tulis nama, and then ambil temperature menggunakan apa kita panggil tu, termometer yang biasa tu, yang kita tembak di kepala menggunakan infrared. Okey, tetapi mesin ataupun equipment thermoscanner yang macam tu, dia lebih kurang pricing dia lebih kurang 100 lebih ke 300, tidak boleh diinterface dengan kita punya PC ataupun desktop ataupun laptop ke. Okey, so bagaimana kita nak mengatasi benda ni? Sebenarnya di pasaran ada sistem yang lebih canggih, mungkin harga lebih kurang dalam 5 ke 8 ribu macam tu. Ada yang menggunakan kita panggil thermographic punya kamera yang boleh rakam, siap ada face recognition, which is much more advanced lah. Tapi saya tak rasa untuk kita panggil pakai construction site, semua site mampu untuk beli benda tu. Even kalau kita pergi kat airport pun, benda tu saya ingat tak ada, orang kata mungkin tak lebih daripada 10 pun yang ada dekat airport. Jadi bayangkan kalau macam ada satu construction site dalam Malaysia ni, mungkin ada 3,000 ke 4,000 construction site yang aktif, macam lebih kurang apa yang kita punya authority ada buat satu bancian. Bayangkan, tak mungkin semua construction site dari 3,000 site itu akan beli mesin yang boleh check kita panggil apa, thermographic punya image, dan juga untuk key in face recognition, semata-mata untuk fit the purpose untuk SOP. So sekarang ni saya cuba untuk daripada sistem yang ribu-ribu tu, saya cuba untuk reduce sekian banyak, yang mana sistem ni boleh diguna pakai untuk site yang biasa dan juga mampu milik. Di mana benda ni je lah, macam scanner tadi saya rasa RM60. Yang laptop dengan desktop ni bergantung kepada apa yang kamu ada. Kalau ada desktop biasa pun, selagi dia boleh running Microsoft Excel, tak ada masalah. Kita boleh interface dengan kita punya QR code scanner yang RM60 ni. Okay, so bagaimana kita boleh manipulate penggunaan ni untuk check temperature, instead of kita ambil orang kata apa, sistem yang mahal, kita kurangkan dia punya function. Bermaksud kita kena pecahkan function tu. Sebenarnya function yang sebenar, kalau guna thermographic itu, kita tembak kepada orang tu, dia akan keluar dia punya gambar aja thermographic punya image. Okay, so kita boleh tahu, okay, merah ada panas. So daripada situ, macam mana kita nak tukar untuk menjadi sistem yang lebih mampu milik? Jadi kita menggunakan yang thermoscanner yang biasa tu. Selalunya thermoscanner yang biasa tu, kalau pergi mana-mana tempat kerja, security akan pegang. Security akan pegang, security akan check. So security akan check, tembak, so security akan tengok berapa, so kena tulis berapa dekat kertas. So instead of macam tu, kita tukar dia punya konsep. Kita siap-siapkan QR code daripada, let's say lah, kita ambil daripada 34 darjah Celsius,
kepada 40 darjah Celsius. So kita siap-siap convert. Kalau pergi tengok di video saya yang pertama, kita terus siap-siap convert 36.4. Ini contoh lah, 36.9, 35.9, 36.7. Ini contoh yang saya buat. Sebenarnya saya ada banyak benda ni. Saya ada setiap nombor tu saya ada dia punya QR code. Sebab pada video yang pertama saya telah, orang kata apa, saya telah generate code. Saya telah buat satu program yang boleh generate QR code. So mudah untuk kita ambil code tu dan kita buat banyak-banyak, tak ada masalah. Ibarat macam kita pergi kat pasar raya, kalau kita punya barcode tu tak boleh reading, selalunya orang kat pasar raya tu dia akan ada satu buku backup. Itu panggil buku backup. Dia akan scan dekat buku backup tu, yang dia akan laminate atas kertas lah. Sama juga konsep yang kita gunakan untuk kita transfer information tu menjadi QR code. Kejap lagi saya akan tunjuk dia punya penggunaan dia. Alright. Okay, so kita pergi kepada employee attendance. Okay, so sekarang kalau kita tengok kat sini ada dua saja tempat input box. So bagaimana kita nak buat? Okay, sekarang ini mesin scanner. Okay, let's say security saya dah kata apa, scan seorang pekerja tu, dan pekerja cakap okay, temperature 36.4. So sekarang kita boleh tengok dekat input box temperature screening tu 36.4. And then 36.4 ni siapa yang kerja? So siapa yang kerja ni? So kita boleh tengoklah. Ini CSA 002. Orang ni yang kerja pada hari ni. Okay, and then kita boleh kosongkan balik dia punya input box. Okay, kita kosongkan balik untuk pekerja seterusnya. Okay, berapa? Temperature saya 35.9 bang. Okay, 35.9. Saya scan pada QR code 35.9. Okay, nombor pas awak CSA 003. Inilah yang saya masukkan tadi. So instead of kita pakai sistem yang mahal, kita gunakan sistem yang murah, yang mana kita boleh dapat rekod temperature dan juga kita boleh simpan rekod tu dalam bentuk Excel, which is lebih, kita panggil, lebih praktikal lah untuk site-site yang bukan semua site ada bajet. Saya pun faham. As a safety practitioner, selalunya kita akan tengok benda-benda ni bajet tentang company kita. So kalau bajet tentang company, kita punya margin keuntungan untuk projek 1 juta pun baru tak sampai 1%. Jangan mimpilah nak beli mesin-mesin yang ribu-ribu ni. Jadi apa mesin yang kita ada yang kita boleh buat ni, kita boleh implement dekat site. Jadi sebagai seorang safety, kita kena lebih kepada flexibility di site lah. Jadi apa yang saya buat ni boleh digunakan pakai untuk site-site yang biasa, yang mana benda ni lebih mampu milik. Okay, so saya harap demonstration ni semua yang tengok ni boleh faham apa yang saya cuba nak terjemahkan. So tadi kita dah siap, kita key in. So sekarang kita nak tengok dekat table tu, adakah benda yang kita key in tu ada dalam table tu. Okay, so kita klik button easy. So dekat sini tadi, kalau tak silap saya, kita dah scan lebih kurang 2 orang. Okay, so daripada 2 orang ni kita tengok, okay, CSA 002 tadi kita scan. So dia pukul berapa? 3.54. Ini CSA 003 pukul berapa? 3.55. So pukul berapa yang berapa orang? 1, 2 orang. So kita terus automatik kita boleh tahulah berapa orang yang hadir pada hari itu. Okay, so saya rasa benda ni agak mudah dan boleh buat untuk semua orang. Benda ni pun tak costly. Jadi mungkin benda ni lebih praktikal lah dia pakai untuk buat masa ni. Alright, okay, terima kasih.